إلى هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inni bi nuri wajhillahil azim allazi mala arkana ashillahil azim wa qamat biha walillahi azim an tusalli ala maulana Muhammad zil qadril azim wa ala alihi nabiyillahil azim qad azamati zatillahil azim fi kulli lamhatin wa nafsin adana ma fi ilmillahil azim. Salatan da'imatan bidawamillahil azim ta'ziman hakika ya maulana ya Muhammadin ya zal khuluqil azim. Wassalamu alaihi wa ala alihi misla dhalik wa ajma' baini wa bainahu kama jama'tu baina fi wa zahiran wa batina ya ghazata wa mana wa jahalizati min jami' fi dunya qabla al-akhirati azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma zidna ilma wa zuqna rahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa alimna bi ta'wil. Allahumma aftah alaina hikmatika wa anshur min hazain rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salata salatul jasad kullu wa idza fasadat fasada jasad kullu ala wa hiya qalbu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diizinkan kita daripada pagi ini bertemu lagi dalam kuliah duha di Rumah Ngaji Melaka ini, dan insya-Allah mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala kerana dijadikan kita insan yang dipilih untuk majlis ilmu ini, dan mudah-mudahan kita ditetapkan Allah Subhanahu wa taala pada hati kita istiqamah dalam menuntut ilmu, dan inilah di antara jalan-jalan yang Allah permudahkan untuk kita jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat, dia ada syarat, apa-apa pun buatan dengan syarat. Dengan syaratnya kita tetapkan hati kita untuk mencari mardatillah, untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang hadis yang kita bacakan tadi, bahawa tahuilah bahawa di dalam tubuh badan manusia ni ada seketul darah ataupun seketul daging yang menjadi darah. Kemudian jika baik daging itu, baik ketulan daging ataupun darah itu, maka baiklah jasad, seluruh jasad manusia, seluruh jasad kita. Dan yang tak lain dan bukan daging itu adalah qalbu ataupun hati. Juga disebut sebagai fuad, dan juga disebut dengan bahasa Melayu kita dengan hati. Kalau kita tengok pada hati, kemudian kita buat pembedahan dan sebagainya, tak ada nilai seperti yang lain-lain dalam jasad kita. Namun hati ini, kalau kita lihat juga pada jasad hati itu sendiri, dia mempunyai kelainan daripada daging yang lain, agak lembut, dan hati ini berbolak-balik. Sebab tu kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar ditetapkan hati kita, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Kita minta Allah SWT tetapkan hati kita supaya tetap berada di jalan-jalan agama Allah dan jalan mencari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab kita ni hari macam air laut kan, kejap pasang, kejap suka, kejap tak, kejap rajin, kejap malas. Itulah kita. Jadi yang mengawal kita sebagai manusia adalah hati, segala pergerakan daripada hati. Kadang-kadang kita nampak rajin, kita nampak berminat dengan ilmu, kadang-kadang kita nampak suka sangat dengan ilmu, tapi pada zahirnya saja, pada hakikatnya penuh dengan kebencian dan sebagainya. Ada orang datang menuntut ilmu kerana nak mencari ilmu, menambah ilmu, dan ada orang mencari ilmu kenapa? Nak menyanggah ilmu. Ada juga. Maksudnya apa? Untuk mencari ilmu untuk apa? Supaya dia nanti berhujah. Dia ada dia punya hujah yang tersendiri, yang hebat dan sebagainya, nak cari kehebatan dunia. Tapi kita tetapkan hati kita, pasangkan niat kita di hati ini untuk apa? Untuk mencari mardatillah. Apabila kita teruskan niat kita dengan baik untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala,
Saya Allah Ta'ala memelihara kita. Sebab apabila baik hati kita, baik niat kita, baiklah yang kita dah dapat insya-Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak memandang pada jasad kita. Tidak memandang pada kehebatan kita, tidak memandang pada ilmu kita yang sedikit, tidak memandang pada pakaian kita, kehebatan kita dan sebagainya. Sebab tak ada apa yang hebat, tidak apa yang lebih. Pada kita hanyalah kedhaifan. Namun itulah manusia merasakan dirinya hebat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzurullah ila qulubikum wa a'manikum. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang pada tubuh badan manusia itu ataupun harta manusia itu, walakin Allah Subhanahu wa taala pandang pada qulubikum, pada hati-hati kita. Jadi berilah kekuatan, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menetapkan hati kita istiqamah dalam majlis menuntut ilmu insya-Allah. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pada kitab kita Ta'alimun Ta'alim ya, sampai pada muka surat 61 pada buku Rumi, dan pada muka surat 23 pada perenggan pertengahan, yakni dalam tajuk pada saigianya bagi penuntut ilmu itu bahawa tiada duduk ia sangat hampir kepada tuan guru pada ketika belajar, menguntungkan bacaan dengan ketiadaan hajat. Betul situ Kalau misalnya Rasulullah sirah, jangan duduk terlalu dekat dengan guru. Tapi ni yang kita buat dulu ni. Orang yang berani duduk dekat dengan guru ni, yang pertama dia apa? Dia kelas untuk menuntut ilmu, dia semangat untuk menuntut ilmu. Yang keduanya, dia suka ada apa? Ada two-way communication, nama dia apa? Apa nak translate dalam bahasa Melayu? Ada apa? Perbicaraan dua hala dengan guru. Sebab kalau jauh kan susah kan. Biasanya macam tu. Dan dia berani, orang yang berani, yang dekat. Namun dinasihatkan di sini juga pada penuntut ilmu, seaganya sepatutnya bagi penuntut ilmu itu bahawa tiada duduk ia penuntut ilmu sangat hampir kepada tuan guru pada ketika belajar. Jangan hampir terlalu hampir. Sebab kadang-kadang nak guru nak beraksi pun tak boleh. Dan nak angkat tangan sampai dekat. Kalau dulu memang sungguh waktu mengaji kan, dekat sangat, terlampau rapat. Terlampau rapat. Bukan maksudnya tak boleh rapat dengan guru, tak, itu hubungan tu lain. Maksudnya terlampau dekat waktu belajar. Kan macam ni ada jarak 1 meter, ni ikut SOP. Jadi baik pakai mask. Kan. Ya, ada betul. Kita tak nafikan. Tapi ni kita nak cerita tentang adab. Kalau guru tiang minta hampir sebab mungkin orang terlalu ramai, dia kata masuk lagi, dekat lagi. Itu lain. Waktu kami pengajian dulu macam tu juga, memang dekat sangat. Saya paling jauh. Sebab takut kena soal. Itu yang jadi macam ni kan. Kalau yang dekat-dekat tu masya-Allah semua jadi orang yang hebat. Keberkatan guru yang dekat dengan dia. Maksudnya jangan sampai tak memberikan keselesaan kepada guru lah. Kalau guru tu yang minta dekat lain kan. Kadang-kadang dalam keadaan madrasah yang penuh. Kalau kami dulu pengajian sampai penuh madrasah, sampai kat luar, sampai yang berdiri kat mana ada tembok situ letak kitab untuk dobek kan. Dulu kajian dobek tu yang penuh kitab, tak tahu mana tulisan asal, mana tulisan dia. Salah dobek macam kita cakap dulu kan. Tulisan yang tak kena, dah habis pengajian betul tak dibaca. Dikalut. Ada setengahnya, setiap kitab disediakan satu buku tulis kan. Setiap kitab buku tulis, tapi susah juga nak cari. Bila sampai muka surat ni, mana dia punya dobek dulu, mana dia punya, tu yang agak payah. Biasanya pelajar-pelajar lebih suka dobek pada tepi kitab kan. Dia dobek tepi kitab, dia buat tulisan serong. Sebab ada perbezaan di antara tulisan asal dengan tulisan dobek oleh pelajar. Jadi jangan terlalu hampir hingga memberikan ketidakselesaan kepada guru. Tapi kalau guru minta, tapi kebanyakan kalau kita tengok hari ni hampir dia kata apa? Dia kata saganya kadar. Kadar apa? Kadar panjang bawal anak panah. Bawal anak panah apa? Tempat simpan. Tempat simpan anak panah. Bawal anak panah. Bermakna lebih kurang apa? Satu hasta lah. Lebih kurang kan. Supaya jangan terlalu hampir. Maknanya lebih kurang macam ni. Jangan sampai guru tu nak angkat tangan pun tak boleh.
Itu kadar dia. Di bawah ni dituliskan. Kemudian apa lagi? Jangan memotong bacaan dengan ketiadaan hajat. Dia kata apa? Dia disagia jangan hampir kepada tuan guru ketika belajar dan memotong bacaan dengan ketiadaan hajat. Maknanya kalau tak perlu nak buat pertanyaan, kalau tak perlu nak hentikan bacaan guru. Mungkin kadang-kadang macam guru baca yang panjang, dia tak sabar nak tanya, kalau boleh sabar dulu. Sebab apa? Jangan memotong bacaan dengan ketiadaan hajat. Tak perlu apa-apa pun jangan tanya dulu, sabar, simpan dulu soalan, tulis dulu, catat dulu soalan. Di akhir nanti boleh tanya. Itu pun kalau tuan guru buka lah. Kan? Kalau tuan guru tak buka, mungkin dia minta tanya secara personal. Tapi kalau orang ini hebat-hebat, guru ini hebat, habis dia mengaji, ada soalan kan? Saya tak nak tanya sebab saya tak berani nak jawab. Kita tak pandai. Tapi kalau orang tanya yang mana kita boleh jawab, kita jawab. Tak boleh, simpan. Simpan. Kalau akhirnya simpan dah seminggu, minggu depan pun tak boleh lagi, jawabnya wallahu alam. Carilah guru yang hebat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kan? Kadang-kadang Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dia pun tak semua soalan dia boleh jawab. Bukan dia tak boleh jawab, dia ada keperluan untuk dijawab dan ada keperluan yang tak perlu dijawab. Sebab guru saya dulu pesan waktu saya belajar, dia kata kalau nak jawab soalan, tengok jenis soalan. Adakah soalan tu, pertama, jangan soalan yang mengapu. Kadang-kadang dia tanya soalan ni macam tak pernah sabar. Tak mungkin dia tak faham. Satu. Tapi kita tengok orang yang tanya juga. Kalau yang tanya tu berjenis-jenis memang jenis susah nak faham, kita kena layan lah. Yang kedua, soalan tu berbentuk cubaan, dugaan, menguji, maksudnya. Itu pun tak boleh jawab. Biarlah dia kata tak pandai pun, biarlah dia kata bodoh pun biarlah dia kata tak cerdik pun, dengan bahasa lembut dia sikit, tak apa, tak ada masalah pun. Bagi kata guru saya apa? Tak memberi bekas kepada kita. Sama ada kita alim ke tak alim, itu soalan antara kita dengan Allah Subhanahu taala. Tapi kalau mereka kata kenapa gurunya aku cakap tanya tu pun tak boleh nak jawab, tak alim dah, tak nak kaji ni sudah. Bukan beri bekas pun. Tak beri kesan kepada kita, tak beri kesan kepada jasad kita, tak beri kesan kepada ilmu kita. Yang mengetahui ilmu kita adalah Allah Subhanahu taala. Tapi kalau soalan tu sungguh datang daripada pelajar yang nak tahu, itu kena jawab. Bagaimana? Guru tu boleh nilai sendirilah keikhlasan seseorang dalam pertanyaan, kan? Itu pesan guru saya dululah. Sebab tu kadang-kadang saya tak offer diri. Ada persoalan tapi kadang-kadang macam contoh, tuan guru seorang kita yang Pantai Timur tu kan, dia dalam ceramah, dia buat ceramah. Orang biasa ceramah tak ada soalan, tapi dia memang buat ceramah 2 jam. 1 jam ceramah, 1 jam untuk soal jawab. Itu memang dia punya program macam tu. Jadi dia dah memang bersedia lah, dan dia pun orang yang hebat. Itu betul-betul hebat. Semua soalan dia boleh jawab. Yang tak boleh jawab, dia jawab cara dia yang mana dia boleh. Kemudian yang lainnya wallahu a'lam. Kan? Sebab kadang-kadang ada orang tanya saya, ustaz, kenapa apabila tuan-tuan guru dia jawab soalan akhirnya wallahu a'lam, macam tak yakin je. Betul tak? Dia jawab soalan akhirnya wallahu a'lam. Ustaz, dia yakin ke tak yakin, ataupun dia tahu ke tak tahu? Tanya tahu tak tahu tu macam dia lebih alim pula. Kan? Dia bukan tak yakin, dia jawab soalan dengan nas. Mesti ada nas. Kan? Kalau dia tidak pun dia merujuk pada kitab. Kalau kita tak sampai pada Quran dan hadis, dia sampai pada kitab, maknanya dia melalui guru. Guru tu ada rujukan dia. Kan? Paling tidak lah. Tapi kalau dia tak boleh jawab, akhirnya dia wallahu a'lam, tu yang terakhir. Dan kalau dia dah jawab sekalipun, kenapa dia letakkan wallahu a'lam? Sebab Allah yang maha mengetahui. Allahu a'lam, Allah yang maha mengetahui segalanya. Kita jawab berdasarkan kepada hadis dan sunnah, hadis dan Quran. Jadi Quran dan hadis. Namun dalam Quran dan hadis juga berbagai penafsiran, kaedah penafsiran. Kita ikut cara guru kita. Kita bukan pandai, kita ikut cara guru kita. Guru ke atas guru. Maknanya apa? Guru kata ustaz lah, kita letak ustaz kepada ulama, ulama kepada apa? Sampai tahap kepada tabi'in sampai kepada apa? Kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kaitan ilmu, sanadnya ilmu. Jadi kalau misalnya kata dia ambil pada ustaz, dia ambil kepada guru dia berdasarkan kepada kitab saja. Katalah
Siapa yang tak bagi duduk dekat? Contoh kan, kita tak ambil nas, kita ambil hanya daripada kitab. Kita ambil daripada kitab Ta'alim. Sahabat guru dia daripada Syekh Al-Qatani dan sebagainya. Kemudian dia gunakan hujah tu, sampai situ je terhenti. Sampai situ terhenti, tapi bukan makna jawapan dia terhenti. Guru ni ada guru sanad, guru atasan dia dan sebagainya. Dia tetap juga ada link, orang kata sekarang kan. Tetap juga ada sanad dia. Begitu juga dengan Al-Quran. Kita mengaji Al-Quran daripada siapa? Ustaz, saya mengaji dengan atuk saya je. Ada orang jawab macam tu kan? Rendah diri. Memanglah. Sebab kita ngaji dengan atuk kita je. Lepas tu atuk kita ngaji siapa? Ustaz terdahulu. Mesti ada sanad dia akan sampai kepada guru yang hebat dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang orang kata, Ustaz, saya nak pergi Mesir. Contoh. Tak kira nak pergi Mesir ke kat mana pun. Nak ambil apa? Sanad Al-Quran. Tapi kita baca Quran tak ada sanad ke? Kita ni baca Quran dekat rumah ngaji ni tak ada sanad ke? Kan, cuma kalau kita pergi dekat sana, makna kita nampak salah silah sanad tu kita sampai kita pada guru kita yang di Mesir ataupun di Syria ataupun di mana, kemudian dia ada sanad dia, kita nampak laluran sanad itu sajalah kelebihan dia. Yang mungkin sampai 20 ke 30 sampai ke pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan, itu kan kaedah ada ilmu. Jadi mesti ada. Sebab tu jangan datang satu isu baru-baru ni kan, ada satu isu dia kata, saya ikut ulama'. Kenapa tak nak ikut Nabi? Dah ulama' tu ikut siapa? Ulama' warasatul anbiya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah, itulah cerita dia. Jadi benda, cuma persoalan tu sikit je tambahkan. Persoalan tu dia manipulasikan, dia mesti putar balik. Nak jadi orang kata, apa ni ustaz ni, ikut ulama'nya, kenapa tak nak ikut Nabi? Awak ikut Nabi, awak nampak Nabi ke? Awak jumpa Nabi ke? Nabi kata apa? Salli kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Kita nampak ke Rasulullah solat? Ada video macam sekarang? Kan? Tak ada. Siapa yang khabarkan? Sahabat yang berjumpa dengan Rasulullah SAW, Rasulullah sahabat yang khabarkan kepada apa? Kepada tabi'in kepada orang tabi'in, kemudian kepada ulama', sampai kat kita. Jadi kami ikut siapa? Hakikatnya kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hakikat yang tertinggi. Namun saluran kita daripada ulama', tu maksud dia. Jangan nak pening-pening kepala, jangan nak pusing-pusing kata. Itu je. Jadi kata dia tu tak salah. Cuma kata ni membuatkan kita berfikir. Kan? Macam hari ni kita kata, ustaz tu alim. Tak alim mana pun. Sebab apa? Dia ambil daripada kitab pun. Memang nampak dia alim, dia pakai kita hujah ni. Kitab ni orang ni kata, orang ni kata. Dia alim 4 mazhab dia pakai. Kalau macam dulu kan, dia kata, dalam musafir. Dalam musafir kita belajar mazhab Imam Syafi'i dalam musafir. Sampai rumah dah tak boleh nak jamak. Betul? Tapi kalau kita selalu musafir, ada kalanya kita kena ambil juga pendapat daripada mazhab yang lain. Sebab apa? Dalam perjalanan kita tak tahu apa yang berlaku. Tiba-tiba dalam perjalanan nak balik rumah dah ni, katalah orang pergi umrah kan, turun kapal terbang dengan swipe dengan apa sekarang ni, memang tak sempat kan nak solat. Okey, tak apalah, dalam musafir kan kita berhenti kat RNR kan, dalam perjalanan balik. Tiba-tiba sampai kat RNR hujan lebat. Nak turun kereta pun tak boleh, nak turun bas pun tak boleh. Yang boleh apa? Sampai rumah. Sampai Melaka je hujan pun teduh. Dah tak ada tempat nak berhenti kecuali sampai rumah. So, adakah kita tak nak semayang ataupun kita nak buat jamak dekat rumah? Mana nak buat? Langsung tak semayang. Ada orang ikut pendapat, langsung pegang pada satu pendapat, pada pendapat Imam Syafi'i, sampai rumah langsung tak semayang. Tak boleh lagi lah. Imam Syafi'i kata tak boleh. Sampai rumah dah hilang. Dah habis hukum apa? Hukum jamak. So, dia buat apa? Qadha. Yang tu hukum datang mana? Qadha tu hukum datang mana? Sedangkan ada kelonggaran daripada mazhab lain. Tak, bukan kata bila kita ambil pendapat lain kita tidak bermazhab. Tidak. Makna boleh dipakai sebab ada hujah. Mereka juga ada hujah, mereka juga ada hadis. So, boleh ikut tak boleh ikut? Ikut. Dekat Malaysia juga sendiri, nak ambil sikit. Dekat Malaysia sendiri, kita pun tak ikut totally pendapat daripada Imam Syafi'i. Contoh, zakat. Apabila saya terlibat, saya nampak, banyak yang kita tak pakai. Zakat kan. Zakat pada Imam Syafi'i kita zakat apa? Zakat apa dia, makanan ragi kita itu beras. Kat Malaysia ni beras lah. So apa? Kena ambil beras, beli beras
Itu yang kita zakatkan. Itu cara dia. Kita beli beras tak? Tak. Kalau orang dulu rapi, orang dulu lebih teliti. Dia letak beras kilo, contoh. Beras kilo itulah nilai zakat. Kan? Atau 2 kilo ke 3 kilo, tengok nilai semasa. Dia jual. Saya jual beras ini kepada tuan dengan sekian harga. Katalah zakat sekarang berapa? RM7. Zakat fitrah. Kita ambil zakat fitrah, zakat lain kita jangan buat pun. Kan? RM7. Kita dah beli beras tersebut, lepas tu baru kita keluarkan zakat. Saya berzakat beras ini untuk diri saya. Satu dia buat. Seorang nak tunggu setengah jam, zakat tak selesai. Betul? Dia kena buat macam tu. Akad jual beli dulu. Lepas tu baru dia zakat. Maknanya dia kena beli beras tu dulu. Dulu teliti kan? Habis dia zakat. Habis ni tadi beras zakat. Habis imam tu pergi jual balik. Kan benda tu kena betul. Dia dah zakat ni dah habis dah selesai. Satu-satu. Itu kaedah dulu. Orang dulu jaga. Tak ikut apa? Mazhab Syafi'i. Habis sekarang zakat dibuat melalui online. Macam mana? Akad tak ada. Saya membayar zakat ini dengan mesin, dengan telefon kita cakap. Kita dah buat saya membayar zakat ini dengan untuk tahun ni sekian banyak. Pak, dia send. Ada jawab tak? Ada akad tak? Tak ada akad tak sah. Macam mana? Siapa dia buat zakat online? Tak sah lah kalau tak ada jawab. Dia ada jawab, dia jawab dengan resit lah. Makna dia terima. Kaedah dia tidak semestinya dengan lafaz. Pergi beli air dekat mesin tu. Masukkan RM2, air gas keluar. Boom. Bila kita angkat? Ya, mesin aku beli air ni dengan nilai RM2. Dia menjawab lagi. Kan? Masa bila kita nak angkat? Itu lagi segi kaedah. Jadi ada tak kelonggaran? Ada. Zakat harta, zakat pendapatan, ada. Dia bukan mazhab Imam Syafi'i. Kita al-um ke apa, buka lah. Saya ni tak cerdik. Tak ada. Sampai macam mana kita buat? Kita ambil kaedah lain. Daripada Imam Malik, daripada kaedah Imam Ahmad bin Hanbal, boleh. Zakat dari segi pendapatan. Sebab apa? Dikira haus. Tahun tu tengok pendapatan kita berapa, itu dizakatkan. Kan? Jadi boleh tak ikut mazhab lain? Boleh. Kita ni ambil senang, ambil jalan pertengahan. Jangan terlalu taksub ke sini, jangan terlalu taksub ke sini. Kita nak marah ni pun tengok ada benda yang dia cakap tu kebenaran dia ada. Jangan tolak semua. Sebab tu kita nak tenang, kita nak tenang. Supaya kita jangan berbalah. Hari ni nak berbalah je. Kesian kita. Yang berbalah bukan macam salah orang, semua ilmu tu, ilmuwan. Bukan sikit macam kita ni lah. Bukan kita kalau tak nak berbalah lagi tumbuk terus. Sebab kita tak sabar, sebab kita tak suka berbalah, sebab kita tak sabar. Dia ada nas, dia kuat, silakan, tafadhal. Ikutlah. Selagi dia ada nas, dia bersuara atau ada nas berdasarkan pada Quran hadis. Itu cara dia. Tapi kita berpegang dan beramal berdasarkan kepada benda yang sama. Cuma pemikiran kita agak terbuka. Sebab benda tu bukan ibadah, contoh ibadah bukan ibadah khususiah. Bukan ibadah yang tetap. Kalau yang tetap memang tak boleh nak ubah. Sembahyang subuh 2 rakaat, jangan gaji nak buat 5 rakaat. Ustaz lagi besar pahala. Bala dia. Bukan pahala. Sebab tu dah disyariatkan, dah ditetap. Tapi nak lebih, buatlah sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Kan? Ada orang nak lebih lagi, dia buat sunat subuh 2 rakaat, sunat fajar 2 rakaat. Tak ada nas. Dalam hadis kata apa? Siapa yang solat sunat fajar 2 rakaat, solat fajar 2 rakaat, dapat pahala dunia dan isinya, dunia wa ma fiha, dan apa yang ada dalam di antara keduanya. Isi dunia dan kedua. Jadi kita nak tak? Nak. Tapi habis main sunat subuh tak ada ke Ustaz? Nah, nampak. Kalau tanya saya, sama je dua-dua. Kalau tanya saya, pendapat ni peribadi. Sebab apa? Apabila kita dekat Malaysia, orang semua sebut apa? Solat sunat subuh. Pergi dekat Timur Tengah, cari dalam jadual sembahyang, ada sembahyang kan, dia ada solat fajar. Solat fajar mana ada kita? Pakat-pakat Ustaz tak ada sini, tak ada sembahyang subuh, Ustaz sini sembahyang fajar. Sudah, tak buat subuh. Mana juga? Tak apa lagi, jangan ada yang balik lagi daripada Masjidil Haram kan, pagi Jumaat lagi. Ustaz, dahsyat orang sini Ustaz. Kenapa? Solat subuh dia 3 rakaat. Saya kata saya sembahyang 9 rakaat masjid juga tadi. Petugas ni kadang-kadang dia pelik sikit.
Sebab kadang-kadang dia tak sempat nak pergi Masjidil Haram, dia sembahyang dekat surau ataupun musallah dekat hotel. Lalu petugas atas alasan lesen petugas. Sebenarnya tak juga. Tak alasan kesibukan petugas, dia tak sempat nak pergi Masjidil Haram. Dia bilang, orang tu balik subuh lagi dia jumpa saya tengah makan, tengah nak sidapkan sarapan pagi untuk jemaah. Dia datang, Ustaz, pertama kali saya sembahyang kat sini, Ustaz, hebat orang sini sembahyang subuh 3 rakaat. Saya terdiam sekejap. Lepas tu saya fikir, pagi ni pagi apa? Pagi Jumaat. Sebab apa? Sebab ada sujud sajadah. Bila sujud sajadah, sujud atau sujud tilawah, orang yang jarang pergi masjid atau pergi surau tak akan jumpa. Atau dia memang rajin pergi masjid. Saya tengok orang tu memang rajin. Cuma masalahnya apa? Ilmu dan tempat dia tak pernah buat. Tempat dia tak pernah buat. Sujud sejadah atau sujud tilawah. Sujud sejadah kita panggil dalam solat, kita panggil sujud sejadah. Kan? Jadi tak pernah buat, dia tak pernah jumpa lah. Wah, datang balik Ustaz 3 rakaat sudah. Itulah di antara lah, dia banyak pengalaman kalau nak cerita kan. Tapi di antaranya mana apa? Pentingnya ilmu. Itu yang kita pentingnya ilmu. Sebab tu kadang-kadang kita apa? Yang dalam perjalanan kehidupan kita ni, apa yang kita cari adalah ilmu. Jadi kita jangan letakkan kita dalam keadaan skop yang kecil. Kita kembangkan ilmu kita, sebab kita kena rajin menuntut ilmu. Sebab apa? Adakah kita kata kita memegang dalam mazhab Imam Syafi'i, kita tak pandang langsung mazhab lain? Tak. Sedangkan mereka berguru di antara mereka. Al-Imam Malik guru kepada Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal berguru dengan Imam Syafi'i, kan? Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik, begitulah seterusnya. Dan yang kita faham, yang kita dengar, yang kita tahu, ataupun tahu je, alim minta 4 mazhab. Tapi kalau buka kitab Baharul Mazi, itu kita buka sebab kita jawi kan. Baharul Mazi kita buka dalam tu dihurai sampai 8 mazhab, kita pening mana satu nak ikut. Tapi kalau kita dah ngaji kita tu okey lah. Sebab tu guru-guru dulu kadang-kadang kita pelik. Dia kata tak apa, dia kata tak boleh. Dia mengajar dia tak boleh. Mengajar kitab Imam Syafi'i dia kata tak boleh jamak. Tiba-tiba dalam perjalanan kita terus sampai rumah kita jamak. Jemaah yang tak faham, boleh ke? Ustaz ni sesat dah. Inilah akibat selalu pergi umrah. Inilah akibat selalu pergi Timur Tengah. Dah sesat. Islam bukan hanya bukan di sebelah timur saja. Bukan saja di Timur Tengah. Islam keseluruhan. Jadi kita kena jangan terikut-ikut dengan suasana sekarang ni. Kita tetapkan pendirian kita kepada apa? Kita ambil ilmu yang berdasarkan kepada apa? Kalau ahli sunnah wal jamaah, Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. Kadang-kadang satu hukum tak ada hukum yang jelas, tetapi dia pakai qiyasan pada hukum yang lain. Habis, maksudnya kita tak jauh dah pergi ni. Tapi kena sebutlah sebab dari segi ilmu kita kena sebut. Okey, habis. Bahkan saganya bahawa adalah antaranya murid dan antara tuan gurunya murid kadar panjang bahawa anak panah. Kerana apa? Bahawasanya terlebih hampir kepada membesarkan guru. Khurmah. Ini khurmah. Kena hormatlah dengan guru. Kita tak suruh menyembah guru. Tapi makna hormat kepada guru. Lepas tu kalau dulu kalau guru datang dia bangun terus. Saya tak suruh yang kata ustaz ni suruh kita bangun. Tak maksudnya orang dulu penghormatan dia lain. Dan kalau kita baca di antara kan sebelum ni kita baca kan. Tuan guru, anak tuan guru dia nampak dia bangun dah. Anak tuan guru. Kalau tuan guru lagi macam mana? Makna membesarkan guru tu di antara keberkatan dalam ilmu. Habis. Kemudian menyingkiri. Klasik betul. Menyingkiri akhlak tercela. Makna apa? Menjauhkan, membiarkan ataupun jangan hampir kepada akhlak yang tercela, perbuatan benda yang jahat dan sebagainya, perkara-perkara yang buruk. Dan saganya pula bagi penuntut ilmu itu terpelihara ia penuntut ilmu daripada perangai-perangai yang dicelakan oleh syarak. Kerana apa? Bahawasanya yang demikian itu anjing pada makna. Kasar bunyi. Yakni diserupakan ia dengan anjing. Kerana apa? Bahawasanya anjing itu menyakiti akan mereka yang menyertai akan dia. Itu dia.
Makna orang yang saginya bagi kita penuntut ilmu yang menjauhkan daripada sifat-sifat tercela, sifat marah, kepada gemar kepada keburukan, pada pakaian-pakaian yang tidak sesuai dengan penuntut ilmu, dengan gemar kepada perkara-perkara maksiat dan sebagainya, maka kena jauhkan. Sebab tu bagaimana nak mengelak? Ni kita baca ringkas kan. Kita baca sekali lagi supaya jelas. Dan saja yang sepatutnya bagi penuntut ilmu itu terpelihara dia ataupun memelihara ia daripada perangai-perangai, perbuatan-perbuatan yang dicelakan oleh syarak. Di antaranya apa? Di antaranya juga termasuk pada sifat apa? Sifat mazmumah. Buang diri daripada sifat mazmumah. Sifat yang suka apa? Santai, suka bermain, suka bersukaria, suka gelak ketawa yang besar-besar. Suka duduk makan ni, kerja lain tak ada. Makan, lepas ni pun ada orang janji nak ajak makan lagi. Kerana bahawasanya demikian itu adalah anjing pada makna, yakni diserupakan akan dia dengan anjing, kerana bahawasanya anjing itu menyakiti ia akan mereka menyertai akan dia. Sebab anjing ni macam tu, nampak kadang-kadang dia baik, tapi satu masa dia akan apa? Dia akan tindak balas pada walaupun pada tuannya. Itulah sifat anjing. Sebab tu orang Melayu kata, pepatah Melayu kata apa? Bagai ibarat melepaskan anjing hanya tersepit. Lepas hanya tersepit kita balik. Sebab perangai-perangai ini akan membuat rosak kepada penuntut ilmu. Buangkan. Ambil sifat apa? Sifat mazmumah tu buangkan dan ambil sifat mahmudah. Ada berapa sifat-sifat mahmudah? Dah belajar mutasawuf belum? Dia 10 yang disenaraikan para ulama kan. Antaranya sifat sabar, sifat apa lagi? Sifat wara', dan lagi apa? Tawaduk. Lagi apa? Tawaduk wara' kan lebih kurang. Lagi apa? Banyak lagi kan? Balik kena hafal. Dan lepas tu buang sifat mazmumah, sifat tercela, buangkan dalam diri. Dan lagi nanti besok kalau ada rezeki kita huraikan satu-satu kan, sifat yang apa ni katakan mazmumah dan kata mahmudah kan, supaya apa? Supaya kita faham. Apabila kita faham, mudah kita amalkan. Maka demikian juga ia perangai menyakiti ia akan empunyanya, menyakiti akan tuan dia, dan mereka yang menyertai akan dia padahal telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun aw kalab atau qalbun. Ini jangan salah sebut ni. Qalbun hati, kalbun anjing. Kata budak-budak sekarang anjing. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada masuk malaikat-malaikat pada rumah yang ada padanya gambar atau anjing. Malaikat apa? Malaikat rahmat. Malaikat rahmat, malaikat maut tetap masuk. Ini kata ustaz, macam ni boleh letak anjing dalam rumah? Sebab apa? Malaikat tak masuk. Tak ada malaikat maut masuk. Malaikat maut kat mana pun masuk. Kan? Malaikat maut dia tak mana, dah tak tunggu tempat. Sebab tu kadang-kadang orang mana jatuh bilik air kan, jatuh bilik air meninggal. Hati-hati bilik air ni. Sebab apa? Dia asbabnya dia licin. Satu lagi, situlah tempat apa? Syaitan. Sebab tu nak masuk bilik air dia kena apa? Pakai kaki kiri. Kaki kiri ni ada hikmah dia juga. Sebab kalau kita masuk dengan kaki kanan, apabila kita tergelincir, kita akan terus tersungkur ke depan. Kalau kaki kiri kita masuk, bila kita tergelincir, dia akan pergi ke belakang. Itu hikmah tubuh kita. Jadi apabila kita jatuh, taklah dah jatuh dalam bilik air. Tiap kejap beritahu mana dia jatuh bilik air. Dan itu hikmah. Sebab tu bila apa sesuatu yang Rasulullah ajarkan kepada kita, masuk dengan doa dan sebagainya, kemudian dengan mengepah pada kaki kiri, ada hikmah. Lepas ni amalkan. So apa juga sunnah yang kita amalkan, insya-Allah dia ada datang kepada kebaikan. Maka jangan kita berperangai menyakiti akan mempunyainya. Maknanya bersikap dengan anjing tadi. Maknanya apa? Jangan buat perkara-perkara yang buruk. Sebab apa? Rasulullah kata tiada akan masuk pada rumah yang ada padanya gambar ataupun anjing. Gambar yang bagaimana? Cerita sikit. Kadang-kadang orang tanya, ustaz tak boleh ke letak gambar? Gambar yang bagaimana? Ada orang kata gambar yang berbentuk ataupun berapa?
bersifat ataupun berbuku, maksudnya ada jisim. Kalau gambar sekeping macam tu, boleh tak boleh? Sini ada gambar? Tak ada. Ada. Itu gambar kecil tu kan. Kata ada yang ulama mentaksirkan gambar yang begitu tak ada masalah. Tapi kita ingin ingat, punca di antara penyembahan kepada berhala ada di antaranya sebab perbuatan meletak gambar dan sesuatu yang di apa, bukan dihargai, dia apa, disayangi, disanjungi, dihormati. Itu yang jadi masalah. Contoh kan, kita sayang dekat ayah kita, lepas tu bila dia meninggal kita letak apa, gambar. Tiap-tiap pagi kita tengok, kita sayang sangat, tiap-tiap pagi kita adab. Adab dia sampai bercakap dengan dia. Akhirnya kita apa, nak pergi memandai pun kita delete. Ya, minta izin, kita nak pergi sini, seolah-olah menyembah. Itu yang jadinya. Saya pergi ke Thailand, kita dengan travel kan, pergi ke Thailand, ada satu patung. Kerana memang kaya dengan patung lah, kekayaan dia lah patung-patung Buddha tu kan. Saya kata, kenapa patung Buddha kat Thailand ni sendiri banyak menyerupai manusia? Kalau Buddha apa Chinese kan lain, ada dia lain-lain. Tapi kalau Buddha Thailand ni bentuk manusia. Dia kata apa? Ini dah di antara orang-orang soleh, bahasa dia lah. Pasal dia Melayu kan, orang Melayu sebelah selatan. Dia antara orang-orang soleh mereka, orang yang baik mereka, yang apa? Yang ada keramat kan. Yalah, keramat lah bagi dia. Nah, apabila orang ni terlampau disayangi, apabila mereka telah mati, dia buatlah patung yang bentuk dengan dia. Hanya disembah. Sebab itu kita Islam ni dia awal-awal dia dah cegah. Awal dia dah cegah supaya itu tak jadi penyembahan. Sebab tu jangan tak letak gambar. Tak letak gambar pun tak apa. Ya? Wajahmu di hatiku. Tak letak gambar apa benda kan. Sekarang letaklah dalam, yang gambar tak hilang nak letak kat mana? Gambar yang tak hilang dalam poket. Hilang lama-lama di pudar, dalam wallet. Yalah, simpan kat Facebook. Kan dia tak hilang, kecuali syarikat tu lingkup dengan dia. Tak ada makna yang simpan gambar pun kan. Sekarang kita ingatkan dia. Kalau orang berpegang pada ahli sunnah wal jamaah ni, dia apa? Sedekahkan Fatihah kan. Sampai tak sampai itu bukan urusan kita. Kan, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Makna apa? Tanda kita ingatkan dia. Makna apabila kita tak gambar, kita akan jadi pemujaan. Pemujaan. Kalau letak gambar pemandangan tak ada masalah. Sebab apa? Dia akan mendatangkan apa? Mendatangkan kita melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Anjing, di sini disebutkan anjing di sini kan, tak boleh tak anjing dalam rumah. Pada ustaz, anjing ni boleh jadi sahabat. Boleh jadi sahabat ketika kita nak berjalan, dia boleh jadi tunjuk arah, dia boleh jadi penjaga dan sebagainya. Boleh tak piara anjing? Piaralah. Siapa yang larang? Tak ada satu hukum yang mengatakan tak boleh pelihara anjing. Tapi syarat jangan pelihara dalam rumah. Boleh. Dalam kawasan rumah boleh. Luar lah, tapi biar bersangka lah, jangan lepaskan. Sebab akan mengganggu keselamatan orang lain, satu. Yang kedua, akan mengganggu keselesaan orang lain. Orang kata betul kita pegang dia, boleh pegang dia kalau kita sama-sama kering. Tapi tangan kita tak kering tau. Tangan kita sentiasa dia lembab, wax. Kan, apalagi kalau kita tengah bekerja dan sebagainya kan. So hukum tu akan bertukar berbeza-beza. So kalau misalnya kata kita sendiri nak pelihara untuk urusan-urusan penjagaan kebun ke, ataupun mungkin memimpin kita dalam perjalanan ke, boleh, tapi dengan syarat kita jaga hukum lah. Jaga hukum dia. Makna hukum lepas tu setiap kali kena samak lah. Selalu kena samak untuk membolehkan dia. Tapi kalau dah sengaja menunjuk-nunjuk, nak pegang, tunjuk buat apa, buat live ke, buat apa, rakaman, tunjukkan sebenarnya orang Islam boleh pegang aja, tak ada tujuan, tak ada faedah, nak buat apa kan? Kita hukum dah habis itu. Tak payah nak lebih-lebih. Banyak lagi binatang lain lagi kan, kucing ada, arnab ada, tak nak lah dia tayang kan. Yang tu juga ada sengaja kan, nak menunjukkan. Kadang-kadang tak tahu apa tujuan.
nak menunjukkan dia faham tentang benda tu, kenapa nak pandang jelek pada anjing. Kita tak cakap pun, tapi Nabi SAW cakap makna penuh dengan makna yang tersirat yang kita tak tahu. Maka siapa-siapa yang bersifat dengan demikian, itu perangai-perangai yang dicela, itu perangai-perangai seperti anjing itu, ialah anjing pada maknanya nescaya tersakitilah dan liarlah daripadanya oleh malaikat-malaikat, dan tidak masuk mereka itu pada pintu rumahnya. Faham maksudnya? Maksudnya apa? Yang memperangai seperti anjing, perangai-perangai tercela ini, perangai-perangai yang tak disukai oleh Allah, perangai-perangai yang keji oleh syarak. Maknanya apa? Nisbahnya macam anjing, maka tidak masuklah malaikat pada mereka itu pada pintu rumahnya. Maknanya tidak datang malaikat rahmat pada perangai mereka. Ini jauh sangat bagi penuntut ilmu. Maka penuntut ilmu kena jaga akhlak. Ya, hari ini umat Islam akhlaknya kurang. Kan? Saya cakap bagaimana? Kita pernah buat research dengan sahabat-sahabat lah, dengan sahabat-sahabat yang mengajar dan sebagainya, asatizah, kenapa kita susah sangat nak mendidik orang Islam? Kenapa kita susah sangat untuk menarik orang kepada Islam? Sebab apa? Sebab kalau orang tengok pada orang Islam, nescaya mereka tidak akan masuk Islam. Apabila mereka tengok perangai orang Islam, takkan masuk Islam. Tapi kalau dia tengok pada agama Islam, dia baca tentang Islam, dia mengetahui tentang Islam, dia mengkaji tentang Islam, nescaya dia akan datang kepada Islam. Mereka tengok perangai Islam, Allahu Akbar. Dan kita sendiri, kita bersama dengan kita ni, bersama para penuntut ilmu, bersama orang yang mengaku mendabik dada, sama-sama Islam. Bila kita beri salam pada siapa? Kita beri salam pada siapa? Kita beri salam pada geng kita je. Tengok-tengok orang tu pakai kopiah, Assalamualaikum. Kalau dia. Itu pun kadang-kadang orang tu pakai kopiah pun kita buat tak tahu je. Sebab apa? Bukan ahli mukim kita. Kan? Bukan orang sepengajian dengan kita. Dia grup lain. Tapi Rasulullah kata apa? Sampaikan salam. Salam. Sampaikan salam. Sampai ke Madinah Rasulullah ajar perkara yang pertama. Sampaikan salam, berikan salam. Tapi kenapa kita tak buat? Kita tengok geng. Sekarang tengok lagi lah, tengok bendera. Tengok bendera lain macam sikit, ini bukan warna aku. Kau tak tahu. Padahal Allah SWT berpesan, innamal mu'minuna ikhwatun. Patutnya kita rasa persaudaraan yang hebat bila orang Islam tu bersaudara. Kena tengok, kalau tengok muka lain sikit je tak nak beri salam. Berilah salam. Kita tak tahu adakah dia Islam ataupun tidak. Walaupun tengok warna kulit lain, rupa dia lain. Tapi mungkin di Islam kita mana tahu? Tak rugi. Tak haram kalau kita tak tahu. Kalau kita tahu dah haram. Kita tahu dah terang-terang dia bukan orang Islam, kita beri salam, nanti dia jadi haram. Tapi ada kita tengok pada hikmah di sebaliknya. Mungkin ada kebaikan di situ. Dia nampak orang Islam tu budi pekerti yang mulia. Ni kita tak, orang sama Islam pun kita tak nak beri salam, apalagi pada orang lain. Macam mana kita nak ceritakan tentang Islam? Kan? Ada sahabat tu dia dah perlu Islam, dia pergi Mekah lagi, macam dah dekat nak pergi lagi. Dia pergi Mekah, apabila dia tengok keadaan kat sana, masyarakat dekat sana, dia kata, Syekh, kalau macam ni punya cara, orang yang tidak ataupun belum memeluk Islam, kalaulah mereka boleh sampai ke sini, alangkah sedihnya, pasti mereka tak akan masuk Islam. Sebab contoh satu je kita beri, kucuk hajatul aswad tu sunat ke wajib? Sunat. Kan? Belum saya habis cerita lagi tu. Memang berebut-rebut. Kalau orang sekarang cakap, memang berebut-rebut gila. Kadang sampai sanggup tolak, sampai sanggup pijak. Itu cerita saya yang terakhir. Sampai sanggup upah. Sungguh. Dia tak tentera tu. Buka jalan. Betul. Itu yang paling buruk dah. Maknanya orang Islam tidak ada. Ukhuwah tak ada. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh beratur? Seorang-seorang ambil giliran, seorang lepas muslimat masuk, lepas tu muslimin masuk, tenang je masuk jalan, lepas tu ada jalan keluar. Kenapa tak nak buat? Boleh letak partition kat tepi tu, okay, masuk satu ikut giliran. Tak payah nak panjat partition tu. Masalahnya orang kita dah ada partition pun dia akan panjat. Makna apa? Tak ada persaudaraan. Sanggup. Kadang orang perempuan pun dia tolak je. Dah tak jaga hukum dekat situ. Sedangkan perkara tu apa? Sunat. Nak dapatkan perkara sunat, sanggup buat benda haram. Apa cerita? Tak cerita pasal tak share cerita upah lagi. Ya. Pak kita pun kena.
Tapi kita kena sebab rasa satu macam penipuan. Allah alam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri rahmat kepada mereka dan beri petunjuk kepada mereka. Dia datang. Haji dia kata. Kucup. Siapa tak nak kucup? Dia kata tak apa, kami bantu. Memang dia tolong sungguh. Kan, dia tolong sungguh. Kita tahu benda tu jalan terbuka je. Kan, kita pun pergi kucup. Selesai kucup je. Wujud lagi 4 orang dia keliling kita lagi. Kan, dia pun datang bagi kita. Kata kita ni sebenarnya ada buat madrasah gini-gini, kita perlukan ni. Pau berapa? 2,000. Begini kawan tengok 2,000. 200 aku ada lah. Kan, cerita sampai tahap kita bagi jugalah. Sebab dia 4 orang kan, kita bagilah yang patut. Kita pun sebenarnya tak nak minta dia bantu, tapi dia kata dia nak bantu tapi kami bantu. Kan, kata okeylah. Kalau macam ni saya sekolahkan dia dulu. Sepatutnya tak boleh buat itu macam ni. Kalau kamu cerita kamu daripada Indonesia ni macam-macam lah. Lepas tu saya bagilah untuk hak dia kan, yang sepatutnya. Dah habis. Tak apa lagi kena kat kita kan. Lepas tu ada seorang sahabat jemaah umrah. Satu hari tu dia balik, Ustaz, ya Allah Ustaz, Tuhan bantu saya Ustaz, Tuhan beri kemudahan bagi kita. Ini satu-satu pertolongan, Masya Allah. Dia nak cerita macam-macam lah kan. Dia nak cerita apa, karamah ke apa ke, nak cerita makunah ke apa, tak tahulah kan. Dia sampai macam tu, kata ada orang datang, ada tiba-tiba Ustaz, ada orang bantu. Okay, saya biarkan dia cerita dulu. Seronok cerita kan, biarkan. Last kali saya kata, berapa bagi dia? Dia minta 2,000 Ustaz. Kan, dia minta 2,000, benda yang sama. Dia punya model perandi sama je. Habis berapa? Saya mana ada Ustaz ada 2,000. Masa tu saya ada 1,000, saya bagi dia 500. Masih baik cerdik juga. Tapi kopak lah 500, kau bagi aku baik. Kan, 500 habis. Benda ni macam itu kita tolak lebih sedikit. Tapi maknanya kita boleh nilai. Sepatutnya kita ambil apa? Cara yang terbaik. Saya bagi satu contoh lagi. Dekat Malaysia, dengan negara yang mengaku negara Islam, penduduknya dengan sebuah negara, saya tak ada sebut negara mana lah, tapi luar negara kan, luar daripada Malaysia ni, apabila nak naik bas, kita pernah tengok tak orang kita, kalau mungkin sekarang orang dah jarang naik bas kan, tapi kalau dulu naik bas rebut-rebut, tak kira lah budak kecil ke apa ke, dia langgar je. Kadang-kadang makcik tu bagus, dah beratur kat depan je, dia boleh cilok kat depan lagi kan, nak naik bas. Tapi negara ni tak ada pun menabik dadi di sebuah negara Islam, dan memang bukan negara Islam. Makna tak ada pun perlembagaan dia meletakkan Islam ke apa ke, dan dia tabatkan Islam dalam negara dia, tak ada. Tak ada syiar pun, walaupun negara dia ada orang Islam. Tapi apabila dia nak gunakan perkhidmatan awam tu, dia beratur. Dia dah lakukan penjarakan 1 meter ni lebih awal daripada sebelum kita berlakunya krisis COVID-19. Kita ni baru, itu pun tak sabar. Itu pun tak sampai 1 meter. Mereka tu dah dulu. Dan terutamanya dekat mana? Di antara naik bas adalah satu hal, kat ATM. Kita tak ada hormat. Hormat ni menghormati di antara lain. Apa lagi kalau orang perempuan, nisa. Apabila kita beratur nak pergi kat ATM macam ni, kita buat beratur kalau boleh dekat. Kan? Dekat sangat. Kadang-kadang perempuan depan kita pun kadang masih lagi orang tak hormat. Kadang-kadang bukan, kalau kita ni sama lelaki sekalipun, jauhlah sikit. Kita nak keluar duit lagi, kita nak tekan number pin lagi. Sepatutnya jarak situ paling tidak 1 meter kat ATM. Tapi kita apa? Tak. Orang siap oleh kita jengah. Oh, nombor dia. Kan? Apalagi kalau yang tu perempuan, hormatlah sikit. Anak orang, isteri orang. Keadaan begitu. Itu yang berlaku. Sebab dia kata kalau orang tengok pada orang Islam, orang susah nak masuk agama Islam. Tapi kalau orang tengok pada Islam itu sendiri, sebab tu kalau kita selalu berdakwah ke jumpa sahabat-sahabat yang yang bukan muslim, kita bercakap tengok pada Islam tu pada agamanya, bukan dengan pada umatnya. Jangan tengok pada manusia ni banyak tipu daya. Dan tengok pada agama. Sebab Allah menantang agama itu bukan manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan, bukan dia yang pembentuk agama. Agama datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Inna din Allah Islam. Sesungguhnya agama si Allah adalah Islam, bukan agama Muhammad. Agama Allah Subhanahu wa taala. Habis. Kalau kita kasih salam pada orang lelaki macam mana? Pada seorang perempuan, jumpa orang lelaki, lepas kita kasih salam, boleh ke tak boleh? Boleh. Tapi atas dasar apa? Dan pasal kita kenal. Okey, katalah jumpa ustaz lah, katakan. Assalamualaikum ustaz. Boleh tak boleh? Boleh. Dia jadi harus. Dia jadi harus sebab atas dasar hormah. Kalau orang luar tu atas dasar apa? Mereka tengok ni niat. Kalau asal hukum
beri salam adalah sunat, sebab satu perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu asal. Kan? Tapi atas rasa hormah dan sebagainya ataupun timbul fitnah, maka dia jadi apa? Harus. Dia tengok pada situasi. Tengok pada situasi. Asal hukum adalah sunat sebab dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu orang perempuan ni dia kena jaga lebih sikit. Kena jaga lebih sikit, dari segi adab je lah. Kan? Jadi asal hukum adalah sunat, tak ada masalah. Tapi kalau kan akan menimbulkan fitnah, jadi makruh pula, jangan buat. Kan? Kena pula kadang-kadang depan, kalau misalnya kita jalan dengan suami contohnya, biarlah suami beri salam. Kan? Cakap suami, bang, beri salam tu ustaz tempat saya mengajar tu, tak ada masalah. Kan kita pula beri salam, suami kata, awak ni. Saya kat sini pun dapat tak hormat, ada pula orang itu kan. Tengok pada keadaan. Tapi asal hukum seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya berikanlah salam kepada sunat. Sama juga dengan perempuan kan, kita jadi imam. Makmum lain tak ada, perempuan saja. Boleh tak kita jadi imam? Hukum dia apa dia? Hukum dia memang jadi imam tu sembahyang jemaah tu adalah wajib bagi lelaki. Tapi kalau makmum dia semua perempuan, dia ada kat situ, kan nak sembahyang seorang, boleh dia jadi imam. Okey, itu jadi hukum dia harus. Tapi kalau dia lelaki, ada seorang perempuan bukan mahram, kan? Apa cerita? Ada orang tanya, ustaz, saya dah bertunang, tapi boleh tak saya imam bagi tunang saya? Pening pun nak jawab. Kat mana kau solat? Kan? Kalau tempat terbuka tak ada orang lain, ajaklah sembahyang jemaah sama. Kalau maknanya tak ada orang lain, itu dah haram. Sebab dia berdua-duaan dalam tempat yang tertutup dan sebagainya. Itu hukum. Hukum kat situ, kalau hukum tu dah haram, sembahyang tadi jadi apa? Sembahyang tu sah tak? Sah. Hukum sah. Perbuatan ni jadi haram. Itu kena rujuk jugalah pada yang lebih arif, yang lebih alim, isi pendapat-pendapat ulama kita kan. Lagi segi hukum asal dia memang begitu. Sembahyang jemaah tu hukum dia apa? Lelaki ni penting sembahyang jemaah. Kan? Bukan lagi segi fadilat dan sebagainya, dari segi hukum dia, sebab apa? Dasarkan kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak pernah tinggalkan solat berjemaah. Jadi dia letakkan wajib solat berjemaah atau fardu. Kita pada pendapat Imam Syafi'i fardu kifayah. Orang Melayu pegang tak fardu kifayah, sebagian buat, yang lain tak payah. Itu jadi masalah. Sebenarnya fardu kifayah dan satu yang dituntut. Kalau boleh jangan tinggalkan. Saya suka tengok kalau sahabat-sahabat daripada Timur Tengah, kadang-kadang kita nak sembahyang jadi cepat-cepat dia masuk. Sebab dia nak dapatkan pahala jamaah tu. Kita pula tak, dah terlambat. Alamak, imam dah rakaat terakhir, tunggu dulu lah. Tunggu sampai imam tu salam, baru masuk niat. Padahal dia kata, kalau saya masuk kan, saya cuma dapat sujud sekali je Ustaz. Lepas tu dengan imam, lepas tu saya kena naik balik dan saya kena buat 4 rakaat tu juga penuh. Memang betul, sebab dia tak jumpa rokok. Dia tak jumpa rokok dengan imam. Memang dia tak dapat rakaat tu. Kan? Jadi dia dapat apa? Tak dapat apa pun, dia dapat pahala berjemaah tadi. Tu yang kita nak. Walaupun tak dapat rakaat. Lepas tu tak apalah. Bila imam dah salam saja, dia pun naik sempurnakan solat dia yang 4 rakaat yang langsung tak bertemu dengan imam tadi. Tapi hukum berjemaah dia dapat. Itu yang kita nak. Orang tu kat sebelah-sebelah Timur Tengah, masya-Allah, suka sangat. Sebab tu kadang-kadang dia ada benda yang dia buat yang kita rasa marah, tapi perkara yang dia buat betul. Contoh di antara masjid apa kan? Nur, Masjid An-Nur di tepi Laut Merah tu apa? Di Jeddah. Dia tutup kadang. Lepas sembahyang dia tutup. Pasal apa dia tutup? Sebab orang kita buat banyak jemaah dalam satu masjid. Kita sanggup, sebab kita musafir, kita sanggup tak solat jemaah ikut dia, tunggu, ataupun kita buat jemaah lain. Dia tengah sembahyang jemaah ni, dan jemaah awam tempatan, kita buat jemaah lain kat belakang. Dah berlaga kat situ dengan suara. Kita pula buat macam masjid kita, baca dengan lagu, dengan apa, dengan kuat. Kawan tu pakai mic pun jadi tak kuat, kita lagi kuat. Bercelaru kat dalam tu. Haram. Dalam 2
musalla ataupun dalam satu masjid dia ada dua jemaah, ikutlah. Kadang-kadang mutakhir pun satu hal kan. Kalau nak tunggu kat luar, sabar dulu, selesai baru masuk. Tapi tak kena cara sebenarnya masuk. Tapi ustaz, dia sembahyang tamam, ikutlah sembahyang tamam, apa masalahnya? Tamam tak boleh berhimpun dengan jamak, dia himpun dia tamam makna dia sempurna, kita ikut yang sempurna dulu, kemudian kita tambah dengan jamak kasar, tak ada masalah pun. Itu kadang-kadang bila dia tutup, kita kata kenapa dia tutup, bila kita tanya sahabat dekat sana, dia kata macam ni berlaku benda haram dalam masjid, berlaku benda haram. Sebab tu kita tak ada ukhuwah, tak ada persaudaraan. Itu tanda-tanda dia. Itu belum cerita lagi dua jemaah sebab benda itu lama, cerita lama dah, tapi benda betul berlaku. Sebab tu kita tak ada persaudaraan. Kita ni Islam ni hancur sebab apa? Pasal solat je. Ni kalau ceritakan pukul 12 tak habis. Kan sebab tu solat diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terus oleh Allah Subhanahu taala ketika Mi'raj, ketika Rasulullah Mi'raj. Sebab apa? Inilah tunggak kita. Salatu imaduddin. Kita baca hadis tu pandai tapi kita tak tahu tegakkan dia. Kalau sembahyang ni tak ada habis. Pertama sembahyang secara individu, kedua secara berjemaah, dan inilah kekuatan ukhuwah, persaudaraan kita dalam solat. Tak ada dalam ni habis. Hancur manusia sebab kita tak ada. Ada hancur kita sebab apa? Tak ada jemaah. Habis. Kita nak pegang kitab kita ni, terus balik. Mana tadi? Maka siapa yang bersifat dengan demikian itu perangai yang dicela dan ialah anjing pada maknanya. Nescaya dia tersakiti dan liarlahnya daripadanya oleh itu malaikat-malaikat dan tidak masuk mereka itu pada pintu rumahnya. Dan hanya sesungguhnya belajar manusia itu dengan wasitah malaikat, maka nyatalah bahawasanya mereka-mereka yang mempunyai perangai-perangai yang hodoh-hodoh itu tiada mempunyai akan ilmu yang baik-baik. Apa maksud dia? Dan hanya sesungguhnya belajar manusia itu dengan wasitah malaikat, maka nyatalah bahawasanya mereka yang punya perangai-perangai yang hodoh-hodoh itu tiada mempunyai akan ilmu yang baik-baik. Maksudnya apa? Kita tengok asal kejadian manusia. Asal kejadian manusia apa? Malaikat yang membimbing manusia pada ketika apa? Ketika Nabi Allah Adam lagi. Kemudian masuk pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membawakan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Malaikat. Dan ilmu ini ada wasitah, pengantara antara kita dengan ilmu, iaitu malaikat. Jadi malaikat akan hampir kepada kita apabila kita ada perangai yang tercela seperti anjing. Ada perangai tercela diibaratkan seperti anjing. Malaikat tak dekat, malaikat rahmat tak dekat, malaikat ilmu tak dekat. Ni yang berlaku masalah. Ada ilmu kadang-kadang diperah otak dia untuk dapatkan ilmu, tapi ilmu tidak ada keberkatan. Itu satu hal yang lain. Dan bermula perangai-perangai yang dicela itu diketahui ia pada kitab Al-Akhlaq, pada kitab Adab, dan kitab kami ini tiada meluas ia akan kenyataannya tertentu. Ketentuannya sangat pula takbur, kerana tiada dapat ilmu serta takbur, kerana bahawasanya ilmu itu menarik dia mempunyainya pada tawaduk dan merendah diri, dan takbur itu menafi akan dia. Faham? Kena baca sekali lagi. Dan bermula perangai-perangai yang dicela itu, dia ketahui ia, dapat kita tahu daripada mana? Pada kitab akhlak, pada kitab akhlak, kitab perangai, kitab adab-adab dan sebagainya. Di antaranya lah ni kitab juga di kitab Ta'lim Ta'lim ini. Tapi dia kata dalam kitab kami ini tiada meluas, tak banyak yang dihuraikan tentang akhlaknya. Ni tawaduk Tok Guru ni. Kan, padahal dia cerita daripada awal tu adab dah semua. Kan? Kita ni yang baca tak adalah tawaduk kalau kita kena baca kan. Dia kata Tuan Guru ni tak tawaduk. Dia kata tak banyak dalam ni, dia kata. Tak meluas ia akan kenyataannya, ketentuannya. Makna dia tak uraikan satu persatu. Sangat pula takbur. Kerana tak dapat ilmu, serta takbur kerana bahawasanya ilmu itu menarik ia akan mempunyainya kepada tawaduk dan merendah diri, dan takbur itu menafi ia akan dia. Maknanya apa, dalam sangat pula takbur, tak sangatnya meninggi diri. Kerana apa? Tak dapat ilmu serta takbur, kerana bahawasanya maknanya apabila perangai buruk itu ada, mereka akan jadi apa? Jadi takbur. Dapat ilmu sikit tapi belagak pandai, belagak lebih. Dah mulalah nak berhujah dengan orang dan sebagainya. Kalau kami dulu waktu belajar,
bila ada ilmu ataupun ada boleh baca sikit-sikit kitab, mereka berkumpul berapa? Berpanggil sebagai bermuzakarah ataupun mutlaah bersama-sama. Nah, ataupun sekarang orang panggil apa? Study group. Macam tu lah istilah dia. Bukan nak belagak, bukan nak apa tak. Masing-masing akan keluarkan cara dia. Dia baca satu, contohnya satu perenggan ini, kemudian setiap orang tu dia kena huraikan mengikut pandangan dia yang tidak lari daripada syarak. Kalau masa kata ada pandangan yang lain, ni seorang kita ada apa? Kita punya moderator yang akan memecahkan atau akan memperbetulkan. Sebab tu baru kaya ilmu. Jadi kat situ mana? Tak ada takabur. Tak ada sifat takbur, kerana mereka akan menghormati di antara mereka yang lain. Apabila dia takbur, akan jadi apa? Bahawasanya ia menarik ia yang punya daripada tawaduk. Tawaduk dia hilang sifat tawaduk dan merendah diri, dan takbur itu menafi ia akan sifat orang berilmu. Seperti mana apa dikatakan syair. Al-ilmu harbun lil mata'ali kasairi harbun lil makanil ali. Tiada tempat yang tinggi. Ilmu itu lari ia daripada orang yang takbur, meninggi diri, sombong. Seperti ia ladungan yang ditakung hujan, lari ia daripada tempat yang tinggi. Itu ilmu. Ilmu ni tak akan ada pada orang yang sombong, takbur, dia akan lari. Kan? Itu yang mula dah apa? Sebab nampak macam berilmu, tapi apa maksud dia? Keberkatan pada ilmu tu tak ada. Keberkatan pada ilmu tu tak ada. Ilmu kalau dia dah pegang, dia adalah. Tapi keberkatannya tak ada. Yang manfaat dia tak ada. Yang kita nak apa? Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Yang kita perlukan dalam hidup. Ilmu kadang-kadang orang ramai datang. Kan? Orang yang ramai datang, penuh sampai tak cukup tempat, sampai kat luar dia ada. Kan? Yang online lain. Macam-macam ada kan. Tapi manfaat dia yang boleh memanfaatkan pada ilmu itu tidak ada. Sebab tu contohlah kan, kita tengok ramai asatizah yang mengajar dan sebagainya, tapi orang makin lama perangai pun makin buruk. Sebab apa? Keberkatan tu tidak ada. Datang menuntut ilmu kerana apa? Kerana nak orang sebut, dia tu memang rajin, dia tu orang alim, dia tu orang ini, dia tu ahli syurga. Macam-macam, tapi tak ada apa pun. Dan kata syair, tiap-tiap kebesaran kemuliaan dengan habuan dan kerajaannya tiada dengan usahanya. Maka adalah usaha dengan tiada habuan pada kebesarannya. Berapa banyak hamba berdiri ia pada tempat yang merdeka ia, dan berapa banyak yang merdeka berdiri pada tempat hambanya. Faham? Ni syair. Syair Arab dia sebenarnya ada kalam Arab dia. Tiap-tiap kebesaran kemuliaan dengan habuan dan kerajaannya tiada dengan usahanya. Tiada dengan usaha. Mendapat kemuliaan, kebesaran, kemuliaan habuan dengan kerajaannya, kedudukannya, dengan tiada usahanya. Sebab apa? Mendapat apa? Rahmat. Maka adalah usaha dengan tiada habuan, dapat kebesarannya. Dia berusaha, dia buat sesuatu tanpa apa? Mengharapkan habuan, mengharapkan balasan. Besar, mendapat kebesarannya di sisi Allah. Namun dia kata, berapa banyak hamba berdiri ia pada tempat yang merdeka ia. Banyak hamba berdiri pada tempat merdeka, pada tempat kemuliaan. Dia hamba, tapi duduk pada darjat yang tinggi. Dia tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tapi duduk jadi apa? Jadi tuan, jadi bos, jadi pemimpin. Jadi orang besar. Jadi tuan guru pun ada juga. Dan berapa banyak yang mereka merdeka berdiri pada tempat hambanya. Banyak orang yang hebat-hebat, tetapi apa? Duduk di tempat hambanya. Itu maknanya apa? Dengan asal tawaduk dia tadi. Kita tengok maksud dia. Tiap-tiap kemuliaan dan kebesaran itu dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kadarnya tiada dengan bersungguh-sungguh dan usaha. Dengan apa? Dengan dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebesaran dan kurniaan itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kadarnya kebesaran itu tiada dengan bersungguh-sungguh dan usahanya. Apabila dia kurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tetapi tak dapat tiada daripada menyertai tuntut dan usaha hingga nyatalah kurniaan Allah Ta'ala atas perlakuan adat Allah, dan tiada dapat kemuliaan dan kebesaran dengan ketiadaan kurnia daripada Allah dan habuannya. Maksudnya apa? Setiap orang tu kena juga usaha untuk mendapatkan kehebatan dan ilmu.
Tapi tidak bersandarkan kepada diri, tapi meletakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adatnya apabila berusaha, apabila belajar, maka apa? Dapatlah ilmu. Adat. Tapi kurniaan Allah itu lain. Sebab tu kadang-kadang orang kata, ustaz saya belajar susah. Tak apa, belajar je. Dapat sikit, yang sikit itulah berkat. Yang sikit itulah berkat. Tapi kalau dapat banyak, dia leka, dia rasa dia hebat, itulah musibah. Jaga tu. Ustaz saya belajar lama dah, daripada dulu ni je. Ini yang saya mampu. Puas ustaz saya menghafal. Kadang-kadang budak anak-anak tahfiz kan, ustaz saya dah berapa tempat dah saya pergi, sampai sini dapat 2 juzuk, sini dapat 2 juzuk, sini dapat 2 juzuk. Lepas tu masuk yang keempat yang tempat, juzuk yang awal hilang. Pening dia. Ajar dah, jaga pantang larang semua, jaga adab semua. Orang hafal ni kena jaga adab banyak. Sebenarnya orang pengajian semua kena buat macam tu. Tak kira lah untuk ambil hafiz dan sebagainya, memang kena jaga adab. Dia dah cerita tentang bab adab kan? Tapi tak dapat. Itu antara kita dengan Allah. Allah Ta'ala nak uji kita, nak kasih kita tempoh lama. Sebab dalam tempoh lama pengajian itu, selain daripada dia dapat menghafal, dapat juga ilmu-ilmu yang lain. Dan menuntut ilmu ni jangan berhenti. Ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Jangan stop. Sebab apa? Ada semalam ada satu soalan, Ustaz, boleh tak kalau kita ni baca Quran, semalam bab Al-Quran, kita baca Al-Quran, baca salah. Saya baca dengan Bang Ustaz, satu muka dia pun saya ingat dekat setengah jam berapa kali berhenti sebab kesalahan. Habis kalau saya baca seorang diri, boleh tak saya baca banyak? Baca seorang diri kalau satu muka berapa minit? Tak sampai 10 minit Ustaz. Dengan Ustaz setengah jam tak habis lagi. Sebab apa? Nampak kesalahan. Tapi bila kita sini, Ustaz saya baca kat rumah punyalah sedap, dia kata 4 muka, tak sampai pun 10, dalam 10 minit 4 muka boleh. Cakap, boleh tak saya buat macam tu? Terus bacalah. Sebab tidak akan ada siapa yang menyalahkan awak sebab awak baca seorang. Itu yang pertama. Itu bukan alasan dia, sebenarnya saya buat kat dia lah. Kan? Apabila kita belajar, kan, kita belajar, dalam tempoh kita belajar, kita buat benda tu dalam keadaan salah. Ada orang nak marah tak? Contoh, kita beri contoh yang ringan. Orang buat driving school, belajar bawa kereta, kan, dia tulis kat belakang tu apa? P. Sekarang P ke L? L juga kan? L learning, kan, masih L. Ataupun orang dah dapat lesen tapi P, kan, bermakna apa? Dia tu belum mahir, yang tu baru nak belajar, kan, learning lagi, masih belajar lagi. So kalau kata enjin dia mati kat traffic light, orang marah tak? Orang tak marah. Sebab orang nampak dia ada gantung L. Macam kita lah kan, kita baca sebab nak mahirkan bacaan, kita baca. Salah memang salah, tapi tak ada siapa nak marah. Guru pun tak marah sebab bekod dia tegur, okay, macam ni keadaan dia, macam ni keadaan dia, macam ni, kan. Tapi kalau kita ni belagak tahu, orang Indonesia kata sok-sok pandai, kan, dia belajar, dia rasa dia baca Quran tu macam apa orang panggil, macam qari. Malaysia panggil qari, macam qari, ya dengan lagu, tapi salah. Agak-agak kita cakap apa? Gunakan dialog Piramli. Tu pun bodoh. Itu Piramli katalah, bukan saya kata. Tolong agak tak ada kata siapa. Tapi maksud macam tu, dah tahu tak boleh, janganlah. Dah tahu tak boleh, ambil mic pakai, baca dekat masjid, kat surau. Dah baca pun tak betul, tak payahlah baca pakai mic. Nak orang tahu supaya kita mengaji Quran, tak perlu. Antara kita dengan Allah, dahlah kita lesen L. Tapi kalau orang buat lesen L, jalan ke tepi tengah, enjin mati kat traffic light, ada orang turun kita, weh, apa bodoh sangat? Takkan ada. Pak orang tahu dia L lagi, sedang belajar. Itu umpamanya lah. Kita bukan mencari dosa, kita nak mencari pahala. Tapi dalam masa yang sama memang kita belum pandai lagi. Bacalah surah apa yang kita mampu. Tapi dalam masa yang sama jangan lupa belajar. Sebab tu kita katakan tadi, belajarlah ilal lahdi, sampai masuk lahad. Sebab apa? Kalau kita bertemu dengan Allah SWT, yang saya kata secara logik, kita bertemu dengan Allah SWT, bila dipersoalkan, kita ada alasan tak? Alasan apa? Kita tak pernah berhenti untuk belajar. Dan ingat, apa yang kita dapat terus amal. Jangan kita belajar tak beramal, lepas tu nak cari alasan, besok aku senang jawab dengan Allah SWT, aku masih belajar. Kan tu yang dah dapat amal. Al-ilmu imamu amal. Ilmu tu ikutan kepada amal. Jangan ada ilmu buat tak tahu. Saya tawaduk, saya warak, tak nak nunjuk ilmu. Bukan. Ilmu kena amal. Bila tak ada ilmu, kena cari. Jangan setengah orang, ustaz tak apalah, ustaz dia boleh apa,
Ustaz apa besok kena jawab dulu depan Allah. Selalu ustaz kena. Kesian ustaz tu. Sebab apa? Ustaz dalam keadaan tahu. Oh, ustaz kena. Sebab ustaz kena jawab lebih sebab ustaz tahu. Dah yang kau tak tahu nak jawab dulu. Kau lebih kena jawab dulu. Kau jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala tak tahu. Okey, baik. Aku bagi kau umur berapa tahun? 60 tahun. Kita ambil lah umur seperti mana yang Rasulullah katakan, umur ummati baina siti wa sab'in, antara 60 ke 70. Kan? 60 tahun. Kau buat apa? Kau kata depan Allah, kau kata saya tak tahu, saya bukan ustaz. Sedap kau cakap. Tapi selama 60 tahun kau buat apa? 20 tahun, saya pernah cerita kat sini. 20 tahun apa? Baru nak besar, baru nak hidup, baru nak kenal dunia. Umur 20 ke 40 apa? Mencari kehidupan, membangunkan empire, perniagaan ke, kehidupan ke, rumah tangga ke. 40 ke 60 buat apa? Kita kasih can kat orang pencen. Buat apa? Tak habis lagi. Dulu ustaz sibuk, saya jaga anak, nak besarkan anak. Okey, fine. Sekarang nak besarkan apa? Cucu. Sibuk je. Dia ada anak, dia jaga anak dia sendiri. Sibuk nak jaga cucu apa? Bukan tak kasih. Memang cucu kita lebih sayang. Saya dah ada pun ni pun. Biasalah saya sayang cucu tu macam mana kan. Tapi ingat bagaimana kita membesarkan anak kita dulu, biar dia sendiri rasa tanggungjawab. Biar dia mencorakkan anak dia. Kadang-kadang mak ayah pun kena marah juga. Ayah ni zaman bila ya nak ikut trend ayah gini. Macam tu kau ambil anak kau repair sendiri pula. Kau jaga sendiri. Kan? Jangan sibuk. Sebab kita nak menghadap Allah SWT. Ni 20 tahun kita nak habiskan untuk apa? Nak menghadap Allah SWT. Jangan kita balik, kita tak boleh jawab. Tak apa, kita tak tahu. Madang tak tahu je. Sebab tak nak ambil tahu, pasal tak tahu. Kalau kata buat apa umur aku, bagi kau umur yang sia-sia 60 tahun, apa kau buat? Saya menuntut ilmu di depan Toshiba, Sharp, apa lagi? Panasonic. Kalau itulah tuan guru, alim dah. Daripada pukul 8 pagi, bukan kata 8 pagi, celik mata sampai tutup mata depan TV je. Ada orang macam tu. Kalau tu tuan guru dia, alim hebat, alim besar. Kan? Tapi dia menuntut ilmu, datang untuk ilmu apa? Setengah jam. Dah gelisah ni, nak balik masak. Pukul 11. Kan? Habis mana tadi? Dan beberapa banyak daripada hamba-hamba orang berdiri mereka itu pada tempat orang-orang merdeka dan pada pangkatnya, di kemuliaannya dengan kurnia Allah SWT yang menyertai dengan bersungguh-sungguh dan usaha. Maksudnya apa? Orang-orang yang nampaknya tidak layak kepada kehebatan, tetapi atas kurniaan Allah SWT dan berusaha dengan bersungguh-sungguh, jadi dia tempat orang merdeka, tempat orang yang hebat dengan kurniaan Allah SWT. Dan berapa banyak daripada orang-orang yang merdeka berdiri mereka itu pada tempat hamba-hamba orang pada penghinaan dan celanya, kerana tiada bersungguh ia dan usahanya diikuti akan dia dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang nampak mulia, maksudnya ada orang nampak mulia di sisi manusia, tapi sebenarnya kehinaan pada dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang nampak hina daripada pandangan manusia, dia cuma orang miskin, dia cuma orang yang dhaif pada pandangan manusia, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia antara insan yang hebat. Panjang hadis yang kita baca awal tadi ya. Kan? Innallaha la yanzuru aswarikum wa a'malikum. Walakin innallaha yanzuru ala qulubikum wala a'malikum wa amalikum. Mana apa? Allah SWT tidak memandang pada jasad kamu, pada lahiriah kamu, tetapi Allah SWT memandang pada hati kamu dan amalan kamu. Amalan bukan nak tunjuk dengan makhluk, amalan nak tunjuk kepada Allah SWT. Nak tunjukkan diri kita apa? Hamba. Ingat, kita dijadikan apa dia? Hamba oleh Allah SWT. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tak kujadikan manusia dan hanyalah untuk menjadi hamba, menjadi abid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni pernah dijadikan hamba. Kita jangan besar diri, tak ada apa. Hatta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun disebut sebagai hamba oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab martabat yang tertinggi makhluk, martabat yang paling tinggi manusia ni adalah hamba. Kan? Hamba. Allah SWT sebut apa? Dalam surah apa? Isra.
Subhanallazi asra bi 'abdihi. Jalankan hambanya. Isra pada malam hari dijalankan hambanya daripada minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dijalankan hamba. Kalau Nabi Muhammad yang tiga orang yang terbaik yang menjadi Habibullah, jadi kekasih Allah Ta'ala panggil dia hamba. Itulah martabat tinggi manusia. Tapi kalau kita tak nak jadi hamba, kita nak jadi raja, itulah kita dapat. Jangan kata ustaz saya memang keturunan raja. Itu soal lain lah. Keturunan raja lah. Raja lagi hamba. Raja di sisi pandangan manusia, tetapi pandangan Allah adalah hamba. Nampak? Kita nak macam tu tak apa. Jangan hamba nampak hamba di sisi manusia, tapi hakikatnya pada Allah Ta'ala mulia seperti raja. Ya, kita nak. Mana kita nak? Kita nak dunia dan akhirat. Tapi jangan tamak kejar dunia sampai lupa akhirat. Sebab kita tak boleh lari daripada kedudukan diri kita. Tak ada apa yang akan kita bawa balik, cuma apa? Itulah kain putih. Kan? Ustaz, kain putih sekarang pun dah mahal ustaz. Kan? Tak ada 1000 tak boleh mati. Ya, kami menguruskan jenazah, kami menguruskan orang kematian. Kalau tak ada 1000 dengan nak gali kubur, siapa nak galikan kubur? Gali sendiri. Upah. Orang kita tambah lagi satu, talqin, upah. Sebab tu kadang-kadang imam suka kat orang mati dapat upah, talqin. Hari dia doa orang mati. Kain kafan, kafan daka, semua duit. Kan? Sebab tu kita tak boleh tinggal dunia, sebab kita masih hidup di dunia. Mana ambil dunia mazratu akhirah, ambil dunia ni untuk tengok akhirat. Kan? Kita kejar kekayaan, tapi kita ambil dunia ni sebagai apa? Sebagai tuntutan, bukan sebagai pegangan. Sebab apa? Dunia akan kita lepaskan. Sebagai tu tuntutan dan kewajipan. Kewajipan kita untuk mencari nafkah dan sebagainya. Kita untuk macam ni dalam keadaan sekarang banyak yang dilanda musibah, banjir dan sebagainya. Kita perlukan bantuan. Siapa yang kita nak buat? Kita lah. Kita nak harapkan orang lain. Tapi kalau kita tak ada harta, sebab tu Rasulullah bukan beri contoh hanya kepada apa? Jadi dalam hidup dalam keadaan kesusahan, Rasulullah tunjukkan dah bagaimana orang berniaga. Daripada perniagaan anak jatuh dibangkitkan. Bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah yang hebat daripada berniaga hanya tali unta tapi akhirnya jadi saudagar unta. Kan, tunjukkan keadaan itu. Baik, tapi jangan pegang dengan dunia. Pegang dengan dunia sampai satu masa kita akan lepas. Tengok umur kita masuk 40. Kalau dulu umur 20-an pantang dicabar, begitu dia genggam penumbuk. Lelaki yang perempuan ada genggam penumbuk, ada kawan. Begitu dia genggam penumbuk dulu. Tapi sekarang kita tengok sampai sekarang ni genggaman kita dengan genggaman dulu kuat tak sama. Mana apa? Dah tanda kita nak lepaskan dunia ni. Habis. Dulu garang pantang musik. Kan? Dia nak gocoh aja. Itu kata orang Kelantan kan. Itu keadaan. Mana apa? Tuhan dah tunjukkan dah. Sebab tak lama lagi kita nak tinggalkan dunia. Tinggalkan dunia mana? Lepaskan dunia daripada genggaman. Habis So maknanya kita jadikan diri kita di sisi pandangan manusia, pandangan makhluk, kita adalah apa? Adalah hamba di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak jadikan diri kita, biarlah kita tak dipandang hebat, tetapi Allah Taala menilai kita daripada hati kita. Kehebatan pada manusia ni tak ada apa pujian-pujian kan. Tapi kalau orang puji jangan marah pula. Ada orang fikir macam tu, dia fikir apa? Dia fikir logik akal dia. Bila orang puji, terima kasih. Sebab itu adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Darjat kita dunia juga, kalau kita menjadi pembesar, menjadi raja dan sebagainya, itu adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hati kita jangan jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pujian manusia yang ada hanya apa? Hanyalah gambaran daripada pujian Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hakikatnya pujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan apa? Jangan asyik, jangan mahsyuk dengan pujian manusia ni yang tidak ada apa-apa makna. Silap kita leka memberikan manfaat bagi kita apa yang kita baca pada hari ini, walaupun sedikit, mudah-mudahan memberikan manfaat dalam kehidupan kita dan kita amalkan. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan ilmu yang penuh, bukan untuk Allah tapi untuk memanfaatkan diri kita sendiri. Sebab apabila matinya anak Adam, hanya yang tinggal 3 perkara yang masih lagi berlaku untuk kita bawa ke dalam alam barzah. Apa dia? Yang pertama, al-ilmun nafi',
ilmu yang bermanfaat. Yang kedua apa? Sadaqatun jariyah, ataupun kedudukan ada yang mengatakan sadaqatun jariyah. Kemudian yang kedua, keduanya ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Mana apa? Carilah harta untuk supaya kita berkekalan harta kita itu dimanfaatkan sampai kita masuk ke alam kubur. Keduanya ilmu yang sentiasa diamalkan oleh orang yang kita ajar, selagi diamalkan dan kemudian di forwardkan kepada orang lain, guna bahasa bagus sikit. Di forwardkan kepada orang lain selagi itu ilmu itu berjalan. Yang ketiganya apa? Didiklah keluarga kita, ahli kita, anak-anak kita itu utamanya agar dapat apa? Mendoakan kita ketika kita berada di alam barzah. Siapa yang kena mulakan? Kita dululah. Kita pun jangan sombong dengan mak ayah kita. Sentiasa kita doakan dia pagi dan petang. Mudah-mudahan anak-anak kita juga akan berbuat demikian, insya-Allah taala. Baik. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Seseorang yang sememangnya beragama Islam, bila ditegur atau dikongsi akan sesuatu ilmu, contoh paling ini seperti ilmu qadwain berkaitan dengan hati, tapi tak diambil peduli, dibalas pula dengan kata-kata yang dia fikir keji kepada diri. Bukankah setiap ilmu yang dipelajari harus dikongsi atau ditegur sekiranya ada kesalahan? Wallahualam. Okey, baik. Maksud dia apa? Apabila seorang tu menegur, kemudian orang tu maki dia balik. Kasar ni lah, akan senang je kita. Abang kau ingat kau pandai sangat? Kau ingat kau hebat sangat? Kau baru belajar berapa hari, baru pergi mengaji kat rumah ngaji, kau dah nak rasa macam belum mengaji pondok lagi, contoh. Belum pergi mengaji universiti lagi, dah nak tunjuk alim. Biasa orang tunjuk cakap macam tu kan? Tak, kita ingat, kita pegang pada Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, wa taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kena ada golongan kita yang orang yang menunjukkan kepada jalan kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Itu satu. Yang keduanya, hidayah bukan milik kita. Tanggungjawab kita khabar, tegur, bagi tahu. Balighul ani wala ayah, kata Rasulullah SAW, sampaikan daripada walaupun satu ayat. Benda yang kita sampaikan tu pastikan daripada sunnah Nabi SAW. Benda yang dia buat salah, kita tegur. Dia tak terima pada masa tu, memang orang kadang-kadang dia ada sifat apa? Egois, takabur. Memang dia marah. Memang dia akan marah. Tapi dia kena izinkan Allah SWT, satu masa dia akan fikir. Kita je cukup. Kita tengok diri kita. Kita jangan kata orang tu tadi kita tegur, kita tengok diri kita. Masa kita usia antara belasan, antara 15 sampai 20, agak-agak kita makan tegur. Tak, kita asyik nak melampau orang aja. Tak apa, Debe tahulah. Sebab apa? Orang tegur, kita rasa orang tu tak patut tegur kita. Kau siapa? Mak ayah kita tegur pun kita tak boleh. Kita protes, kita buat lagi benda yang melawan dengan apa yang dia nak, dia kehendak dia. Itulah kita manusia. Tapi bila sampai tahap umur 40-an, kita ingat tak? Dulu ayah aku buat macam ni, dulu mak aku buat macam ni. Baguslah dia ni. Kalau mak aku tak tegur dulu, aku hanyut terus. Padahal masa tu hati protes. Kita tengoklah anak-anak kita. Kita protes macam mana, kita tegur macam mana. Dia punya mengadang, masuk bilik dia kunci pintu. Kan? Dia ingat kunci pintu kita nak pujuk, tak? Kita ikat pintu daripada luar. Dia lagi cakap, dia keluar tingkap. Protes manusia memang biasa macam tu. Takkan mudah menerima teguran. Itulah manusia. Sebab apa? Dia ada sentiasa di hati kita ni. Kenapa Allah SWT membersihkan hati Nabi SAW waktu nak Mi'raj? Sebab apa? Sebab nak datangkan supaya hati ni datang kepada Allah Ta'ala dalam keadaan fitrah. Hati kita ni ada dua. Kalau kita tak bersihkan, kekotoran yang dekat. Bila kotoran yang dekat, siapa yang dekat? Iblis yang dekat. Iblis ni biasa berkata, dia ni, kau jangan terima dia punya usul, kau jangan terima dia punya cadangan, sebab dia masuk, dia ni nak tunjuk lagak dia lah, sebab dia dah mengaji. Kalau dulu dia pun sama, lebih teruk daripada kau. Itu kata-kata yang biasa. Tapi apa yang patut kita buat? Teruskan. Itu kerja dakwah. Kita ni banyak kerja dakwah kita tak buat. Itu tadi teguran yang sesama Muslim. Lepas tu kita kata nak jadi orang hebat sampai kita dapat apa? Mengislamkan orang yang belum Islam. Ni yang dah Islam ni tak masuk Islam semua sekali. Tak masuk Islam semua sekali. Masuk Islam atau dia nak pergi masjid. Pergi masjid dia pakai baju Melayu, dia pakai songkok pergi masjid. Dekat luar kenapa tak nak pakai? Ni soal pakaian itu tak ada masalah selagi pakaian itu menutup aurat. Tapi kenapa tak? Kenapa tunggu nak pergi masjid?
Kan? Kenapa kat luar tak boleh pakai? Ingat pesanan Tuan Guru. Seorang daripada Tuan Guru di Malaysia ni yang dah meninggalkan kita, dia kata apa? Pakaian kita tu dapat membenteng kita, mencegah kita daripada kemungkaran. Kan? Kalau kita tak pakai kopiah, tak pakai apa, kita senda, mana-mana pun kita masuk. Kan? Kopitiam pun kita masuk. Bukan kata tak boleh, tengoklah kopitiam jenis macam mana. Kan? Boleh makan kat situ? Boleh. Makan apa kat situ ada? Nasi ayam. Halal ke? Cina tu kata halal. Sorry memang tak akan sebut Cina, dia bukan itu bangsa, tapi maksudnya lazimnya kalau macam tu orang yang bukan Muslim dia kata halal. Halal. Dia kata halal, dia keluar fatwa pun kau percaya juga. Itulah orang yang bukan Muslim keluarkan fatwa pun dia percaya. Itu masalah. Kalau tegur marah. Orang memang sebenarnya manusia tak kira lah orang tu orang awam ke, orang awam ke, orang biasa ke, orang ustaz-ustaz ke, asatizah ni pun kadang-kadang sensitif juga, tak boleh nak tegur. Tegur je melenting. Sebab apa? Takabur ada dalam diri. Aba wastakbara. Sebenarnya dia ingkar. Kenapa? Dia takabur. Kalau tegur, tak ada masalah. Kadang-kadang ada orang komen dalam FB ke apa bila kita buat live, kita terima. Tak ada masalah. Ni bukan nak cerita kita punya kebaikan. Ada juga kita geram kalau macam bagus now. Tapi kita tanya, dia tegur dari sudut apa? Kan? Orang menegur, kan, orang tegur kita, sebenarnya orang tu sayang kat kita. Sebab tu dia kata husnuzan. Prasangka baik. Dalam kehidupan kita prasangka baik je. Jangan su'uzan. Su'uzan kita tu yang kita menyampah tengok orang. Kan? Sebab apa? Orang tak boleh nak tegur. Jadi apa? Ambil jalan mudah, jalan mudah apa dia? Kita husnuzan. Dia tak nak terima, itu hak dia, tapi teguran tu wajib bagi kita. Apalagi kalau benda tu menyebabkan benda kemungkaran, kemaksiatan dan sebagainya. Ya. Okey. InsyaAllah. Dia yang tanya bukan saya tanya. Jadi mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit kita berkongsi ilmu bukan kerana kita pandai, kerana ini amanah Allah Subhanahu Wa Taala, amanah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan diberikan manfaat untuk kehidupan kita dan keluarga kita. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ku anfusakum wa ahlikum narah. Peliharalah diri kita dan keluarga kita apabila kita dapat ilmu, mana kita berkongsi itu utamanya kepada keluarga kita. Apabila keluarga kita tahu, dia amalkan, selama dia beramal, selama itulah dia akan memberikan manfaat kepada kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa yaqinan shadiqan wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bi ta'wil. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik fi Rajabi wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna du'ana wa hajatana wa salatana wa qira'atana wa taubatana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka at-tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.